Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa nahaja manhajahu wajahada fillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaan Allah, pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi perjuangan kita menjadi hamba Allah yang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kita pada hari ini berada pada hari yang ke-24 Ramadan. Kita doa pada Allah semoga kita dipanjangkan umur, diberikan pertolongan untuk kita meneruskan lagi ibadah puasa kita di siang hari dan qiyamul lail kita pada malam hari, merebut segala kelebihan-kelebihan 10 akhir Ramadan. Terutama sekali 10 akhir Ramadan ini Allah SWT kurniakan satu malam, iaitu malam Al-Qadar, yang mana balasan ataupun pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Tuan-tuan rahmati Allah, kita sambung kembali pengajian kitab kita, kitab Muniyatul Musalli, iaitu yang membicarakan soal sembahyang. Kita nak belajar sembahyang bagi kita betul-betul pandai dan kita betul-betul yakin bahawa sembahyang kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muka surat 16 ni. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi qiraati kitabihi fid darain. Berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya dan menambahkan ilmu pengetahuan pada kita serta memberikan manfaat pada kita dengan membaca kitabnya, iaitu bawah tajuk rukun sembahyang, iaitu rukun yang ketiga, qiyam. Qiyam maknanya berdiri tegak. Qiyam iaitu berdiri pada sembahyang fardu. Sebab apa sebut pada sembahyang fardu? Kerana sembahyang sunat tak wajib berdiri, tak jadi rukun berdiri. Makna orang boleh sembahyang sunat dalam keadaan duduk. Duduk macam mana? Boleh duduk sila ke, duduk tahiyat awal ke, duduk tahiyat akhir ke, duduk yang selesa. Tapi baring tak boleh. Dia baring ni nak kena sakit baru boleh. Kalau duduk tak sakit pun boleh dah. Tak apa. Iaitu berdiri pada sembahyang fardu. Syarat berdiri ialah dengan membetulkan tulang belakang. Tulang belakang jadi betul. Tulang belakang kita tu macam papan satu keping. Tu orang panggil betul tulang belakang. Betul daripada punggung, tulang belakang, sambung tengkok, sambung kepala. Straight. Seperti papan. Kita duduk dengan kaki kita dan pembentukan belakang kita dikira 90 darjah. Macam kita punya apa panggil, orang tukang rumah guna tu untuk cari sudut tu, maka sudut dia 90 darjah, maka straight gunung. Tu orang panggil rokok. Paling sempurna macam itulah. Ini qiyam. Silap. Qiyam ni iaitu berdiri tegak. Berdiri tegak iaitu belakang kita betul straight elok. Jangan bongkok, kecuali orang yang bongkok. Orang yang bongkok, dia bongkok tak apa. Tapi orang yang tak bongkok, dia bongkokkan, maka tak jadi qiyam dia. Jadi rokok, maka tak sah sembahyang dia. Syarat berdiri ialah dengan membetulkan tulang belakang. Tulang belakang betul, straight ke atas. Tadinya straight ke bawah. Walaupun dengan cara bersandar. Bersandar hukum dia makruh. Sandar ke dinding. Orang sembahyang tepi dinding. Ni kita ni waktu sembahyang tarawih ni mengantuk, duduk tepi dinding. Sandar situ. Sah sembahyang kita. Cuma makruh. Kerana yang dituntut ialah kita berdiri sendiri. Kecuali
kita sakit. Kecuali kita sakit. Seperti kaki kita sakit, kita bersandar kepada tongkat kerana kita nak sembahyang berdiri juga, nak gagahkan, maka dibolehkan. Jika berdiri secara condong tetapi tidak dinamakan berdiri, maka sembahyangnya tidak sah. Dia duduk condong. Makna condong tu, tengoklah condong macam mana. Sengit, dia sengaja duduk menyengitkan badan dia. Yang mana kalau orang tengok, ini bukan diri ni, ini dah sengit ni, maka tak sah sembahyang dia. Dia sengaja condongkan diri dia. Macam orang duk main break dance tu. Dia boleh condong ke depan, boleh condong ke belakang, boleh condong ke kiri. Makna dia ada satu kemampuan untuk condong. Nak condong ni bukan senang, payah juga. Tapi orang ada kemampuan, dia boleh buat. Maka kalau dia sembahyang dalam keadaan condong sedemikian, maka dia tidak dikira berdiri. Maka bila tak dikira berdiri, sembahyang dia tidak sah. Ini apa panggil cara dia. Setengah daripada kita, dia sembahyang dia dalam keadaan malas, dia adalah condong sikit. Dia rehatkan sebelah kaki, dia berdiri sebelah kaki. Sah sembahyang. Cuma makruh kerana dia tak berdiri tegak betul-betul. Tapi dia masih dinamakan berdiri. Kadang-kadang dia sengit sikit, dia rehatkan sebelah kaki dia. Jika ia lemah berdiri dan menjadi kesusahan kepadanya sehingga hilang khusyuknya, dia lemah. Lemah ni macamlah sakit kaki ke, lenguh ke, ikutlah apa jua yang datang kepada dia menyebabkan dia lemah. Dan lemah ni kalau dia gagah juga, duduk berdiri juga, menyebabkan dia tak khusyuk sembahyang, menyebabkan hilang kekhusyukan kerana nak menanggung kesakitan. Maka dia dibolehkan untuk sembahyang duduk. Boleh sembahyang duduk. Sembahyang duduk ni, kita ni kena usaha berdiri dulu. Kalau rasa lenguh, baru duduk. Bukan kira-kira aku ni kira boleh duduk lah. Sebab apa? Sebab aku ni ada penyakit, duduk terus. Padahal waktu tu dia berkuasa untuk berdiri. Maka dia memahami diri dia sendiri. Jika ia lemah berdiri dan menjadi kesusahan kepadanya sehingga hilang khusyuknya, maka sah sembahyangnya dengan cara duduk. Duduk ni yang paling bagus, duduk seperti tahiyat awal. Kalau tak boleh, duduklah dengan cara apa yang sesuai pada kita. Dan hari ini orang duduk atas kursi. Kerana atas kursi ni ada kerehatan dia, maka sah sembahyang duduk atas kursi. Duduk atas lantai, kadang-kadang boleh lenguh, menyakitkan, ataupun kaki terpaksa holor ke sana, holor ke sini. Kadang-kadang menyusahkan keadaan. Tapi boleh juga. Kalau dia nak duduk atas lantai pun tidak ada masalah. Cuma orang yang tak kuat berdiri ni, apabila dia duduk atas kursi, waktu dia nak takbiratul ihram, dia boleh berdiri. Kemudian waktu dia nak rokok, dia boleh bangkit lagi berdiri. Cuma waktu dia nak sujud saja, maka dia buat dengan cara isyarat, tanpa dia menyampaikan anggota sujud yang 7 ke lantai. Maka sah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mampu sujud pun, dia kena turun sujud. Makna dia ni sembahyang atas kursi kerana dia tak boleh berdiri lama. Dia boleh berdiri tapi sat. Tapi bila dia imam baca panjang, dia lenguh, dia duduk. Saat lagi kalau nak rokok, dia boleh berdiri rokok. Saat lagi kalau nak sujud, dia boleh turun sujud. Maka dia kena buat sempurnakan rokok dan sujud dia seperti orang yang sehat. Cuma dia gunakan kursi itu waktu dia lemah untuk meneruskan lagi rukun berdiri dia, kerana mungkin imam membaca panjang dalam solat mereka tu. Jika lemah dengan cara duduk, hendaklah sembahyang dengan cara berbaring. Duduk pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab sakit tulang belakang. Maknanya dia orang sakit, duduk pun tak boleh juga, lenguh. Dia kena baring seperti orang yang terlantar di hospital.
Selagi mana mereka ada akal, mereka kena sembahyang. Walaupun mereka tak ada kuasa untuk bangun pergi ambil air sembahyang, maka dia kena minta bantuan orang untuk ambil uduk pada dia. Selagi mana tidak hilang akal, hilang kaki tak apa lagi, hilang tangan tak apa lagi, hilang akal, baru tak wajib sembahyang. Maka perlu dia usahakan walaupun dia terlantar di atas katil. Kadang-kadang kita ni usaha makan ubat je, tapi tidak usaha untuk sembahyang. Padahal sembahyang itulah ubat yang paling besar, kerana kita boleh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan. Bukan ubat yang menyembuh, tapi yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang silap faham, makan ubat tak apa, pahit pun, cucuk tak apa, sakit pun. Waktu orang nak simin, waktu orang nak bersih, tahan sakit kerana untuk sembuh. Tapi untuk sembahyang, susah sikit pun tak mahu. Ini kerana kurangnya kepahaman masyarakat kita terhadap kepentingan sembahyang. Jika lemah dengan cara duduk, hendaklah sembahyang dengan cara berbaring. Sembahyang dengan cara berbaring di atas lambung kanan, atas dan lambung kanan lebih afdal daripada lambung kiri. Tengok, dia berbaring, duduk menghadapkan dada dia, muka dia ke kiblat. Dia berdiri macam orang mati tu. Tak? Macam kita letak jenazah dalam liang lahat, berdiri lagi itulah lebih kurang. Kepala ke apa sebelah sana, menghadap muka dia ke kiblat, tangan duduk kat kepala dia, ataupun dia letakkan bantal di kepala dia. Maka dia pun sembahyang. Kalau dia boleh buat pegang tangan lagi untuk dia isyaratkan sebagai qiyam, dia pegang tangan dia dan dia sembahyang begitulah. Dan kalau dia boleh bergerak kepala dia, dia isyaratkan dengan kepala dia. Rokok dan sujud. Rokok lebih daripada sujud, rokok kurang daripada sujud, sujud bagi lebih sikit. Macam tu juga kita sembahyang atas kursi. Waktu kita mengisyaratkan rokok dan sujud kita, rokok bagi kurang sikit, sujud bagi lebih sikit, tanda itu sujud. Maka cara sembahyangnya ialah dengan berbaring, baring sebelah kanan. Kalau tak boleh juga sebelah kanan, sebelah kiri, menghadap muka dan dada kita ke kiblat. Jika lemah berbaring di atas lambung, maka hendaklah sembahyang dengan cara melentang di atas belakangnya, hidung melentang. Tadi baring macam tu. Apa panggil, kita letak bahu di bawah ni, baring, muka dan dada kita menghadap kiblat. Hak ni melentang. Melentang ni kena ubah sikit posisi, iaitu kaki menghadap kiblat dengan meninggikan kepala. Sama ada letak bantal ataupun hari ini ada kemudahan katil yang boleh dia tinggikan bahagian kepala dia untuk dia menyempurnakan solat. Maka dia hadapkan kaki dia ke kiblat. Tapi walaupun kaki ke kiblat nampak, padahal yang dikehendaki ialah dada dan muka dia tu untuk hadap kiblat. Dengan cara itu barulah boleh muka dia dengan dada dia menghadap kiblat, walaupun kaki dah. Bukan yang dikehendaki kaki, yang dikehendaki tu muka dan juga dada dia tu untuk dia hadap ke kiblat. Jika lemah berbaring di atas lambung, maka hendaklah sembahyang dengan cara melentang di atas belakangnya, memberi isyarat dengan kepalanya. Dia sembahyang dengan kepala. Isyarat apa dia? Iaitu isyarat rokok dan sujud. Isyarat rokok dan sujud dengan menggunakan kepala dia. Dia nak rokok biasa memang tak boleh dah lah. Sebab sakit, sebab ada sesuatu yang menghalang dia. Nak sujud biasa lagi tak boleh, kerana sakit, sebab ada benda yang menghalang dia. Jika lemah dengan melentang, lemah lagi tak boleh sembahyang juga lagu tu pun. Tak? Sebab apa? Sebab tak boleh gerak langsung kepala ni. Tak? Macam apa nak kata koma ni tak wajib lah, sebab hilang akal. Tak faham dah. Tak tahu apa dah. Ini boleh lagi berfikir. Jika lemah dengan menentang, maka disyaratkan dengan kelopak mata. Sembahyang dengan kelopak mata.
isyarat rokok dan sujud itu dengan kelopak mata. Buatlah macam mana? Balik berlatih. Tak? Kalau kita sakit nanti boleh semayang. Tak? Berlatih. Contohnya sujud apa rokok sikit. Tak? Sujud bagi banyak sikit macam tu. Jangan lena sudah. Tak? Jadi semayang dengan mata. Nak suruh semayang juga. Baca dalam hati. Kalau boleh baca dengan mulut, baca dengan mulut lagi. Kalau mulut pun tak boleh nak baca dah, nak sebut tak boleh, baca dalam hati. Semayang tetap kena semayang. Ini hukum ittifaq di antara 3 mazhab. Mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Tetapi berkata fuqaha Hanafiyah, ulama Hanafi kata, jika tiada kuasa isyarat dengan kepalanya, nak isyarat dengan kepala tak boleh, ditakhirkan solatnya. Tidak boleh diisyaratkan dengan 2 matanya dan tidak hatinya dan tidak dengan 2 keningnya, kerana tiada ada ibarat diiktibarkan dengannya dan tiada gugur daripadanya solat, malahan wajib di atasnya qada, sekalipun banyak solat yang ditinggal itu. Dan inilah yang sahih. Lihatlah masalah ini dalam kitab sekian-sekian. Di antaranya kitab Arkanus Solah ala Mazahibil Arba'ah. Ini di antara pendapat yang dikemukakan kepada kita. Maknanya sah ataupun tidak sembahyang dengan mata ni berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan tak sah, maknanya dia tak sembahyang lagi lah. Sebab dia berakal, okey, tapi semua tak boleh nak bergerak. Kepala pun tak boleh bergerak. Semua diam, tak boleh nak berisyarat dengan apa-apa. Maka dia tak semayang lagi lah. Tunggu sampai sembuh. Sembuh baru dia semayang. Dan dia qadakan semayang-semayang dia yang dia tak semayang tu. Dan qada pun sekadar kemampuan dia lah. Mungkin dia tak sempat nak qada semua kalau dia banyak tinggal. Tapi kalau dari sudut apa panggil pendapat mazhab Asy-Syafi'i, boleh semayang dengan kelopak mata. Boleh semayang kelopak mata dan sah dan tidak perlu diqadakan sembahyang itu apabila dia sembuh. Bila sembuh ni tak perlu qada lah, kira sembahyang. Sampai teratur ulama apa panggil memberikan kepada kita jalan untuk memudahkan kita solat. Tapi sebahagian daripada masyarakat hari ini mereka tidak mengambil kesempatan itu. Bahkan mereka mengambil kemudahan yang tidak diberikan oleh syarak, iaitu tak semayang terus. Itu masalah besar. Sepatutnya orang sakit ni dialah yang paling utama semayang. Kami tak sakit lagi, hang tu sakit, nak mampus lah, nak mati lah, tak mau semayang lagi. Tak, kami ni kalau tak semayang tak apa lagi, kami tak sakit lagi. Dia kata tak apalah dah aku sakit, takkan Allah tak maafkan aku. Maaf. Sembuh pun tak apa panggil, waktu sehat pun tak semayang, waktu sakit pun tak mau semayang lagi. Tak? Macam mana? Jadi kita kena bantu. Sebab itulah alhamdulillah sekarang ini ada apa hospital ni dah dilantik, ada pegawai-pegawai agama yang bekerja di hospital, pegawai kebajikan yang ditempatkan di hospital untuk mereka mengajar apa panggil pesakit-pesakit sembahyang ketika sakit, nak bantu mereka sembahyang. Sebab sembahyang ni ialah satu pengobatan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bila dia berhubung dengan Allah, dia akan kuat jiwa dia, dia akan bersabar dengan sakit dia, dia akan bermunajat pada Tuhan dia, memohon Allah sembuhkan penyakit dia. Ini di antara yang akan menguatkan jiwa seorang itu, dan akhirnya insya-Allah dia dapat sembuh dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita ni alhamdulillah tidaklah menjadi satu budaya sembahyang atas kerusi. Tapi kita pesan siap-siap, nak sembahyang atas kerusi ni nak kena tak larat baru boleh. Bukannya sekadar letih ya. Sebab apa letih? Tadi duk angkat barang lah apa di kedai pun semua, duk pimai mai masjid, lenguh halu tu mai atas kerusi hari ni. Tak. Tadi di kedai boleh pun angkat barang, boleh pun pergi sana pergi sini, tiba-tiba mai nak semayang, cari kerusi mai atas kerusi. Tak? Cari kerusi mai atas kerusi. Itu masalah. Di negara Arab dia jadi satu budaya. Orang-orang kaya ni mai atas kerusi depa. Datuk-datuk ni kira atas kerusi terus. Nampak tua sikit atas kerusi. Padahal boleh pun berjalan.
Boleh pun pergi sana kemari. Tapi dia kira macam VIP kot. Begitulah lebih kurang. Mayang atas kursi apa. Ada satu kali saya semayang di mak saya tu ada masjid sekali. Tiba-tiba orang yang VIP ni semayang, orang main duduk belakang dia tu pergi buang kursi. Dia duk ingat ke dia waktu baca Fatihah ni duduk berdiri. Duduk berdiri. Orang main duduk belakang ni, kursi apa ni? Buang tak belakang. Sat lagi waktu nak sujud dia cari kursi dah. Tak ada. Dia cari-cari tak ada kursi dah. Waktu nak sujud ni, nak sujud macam mana? Tiba-tiba dia ni memang sakit pun tak boleh sujud. Pas mayang dia marah. Dia ambil kursi aku. Dia mana tahu. Tak. Ingat ke kursi orang tak, dia terlampau banyak kursi. Sebab kita ni tak banyak. Sana terlampau banyak. Sehingga ada soft-soft di belakang, diletakkan kursi terus. Panggil kursi yang tetap dah. Letak. Jadi itu berwaspada. Ulama-ulama sana memberikan inzar, peringatan. Jangan jadikan masjid-masjid kita seperti gereja. Yang akhirnya penuh dengan kursi. Daripada saf depan sampai saf belakang. Tak? Jadi jangan jadi begitu. Orang yang tak larat betul-betul baru boleh sembahyang kursi. Dan kursi ni pun kursi-kursi biasa sudahlah. Tak payahlah awak main sofa ke. Tak payahlah awak main kursi VIP ke. Letak untuk sembahyang. Sembahyang biasa. Supaya kita ada sedikit pengorbanan untuk kita tunjukkan pada Allah, untuk kita laksanakan perintahnya. Keempat, membaca suratul Fatihah. Baca Al-Fatihah, baca surah Fatihah. Rukunya keempat. Membaca Fatihah pada setiap rakaat, melainkan rakaat bagi orang yang masbuk. Dan bismillah itu adalah salah satu daripada ayatnya. Baca Fatihah ni wajib. Tak boleh tukar dengan ayat lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Maksud apa yang mudah itu ialah membaca surah Al-Fatihah. Kerana surah Fatihah lah yang paling mudah sekali. Kerana dia duduk di awal sekali. Surah yang pertama. Dan sebahagian besar daripada umat Islam menghafal surah Al-Fatihah ni. Begitu juga sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini kewajipan yang perlu dilaksanakan. Kecuali orang yang masbuk. Dia orang sembahyang ni ada dua. Satu muwafiq, satu lagi masbuk. Muwafiq ni ialah orang yang sempat bersama imam, waktunya sempat untuk dia membaca surah Al-Fatihah. Seperti dia bertakbir bersama imam, ataupun imam takbir sah, dia pun terus takbir, ataupun dia masuk, imam masih membaca surah Fatihah, dan kemudian selepas itu imam membaca surah yang panjang, maka dia dikira orang yang muwafiq. Orang yang muwafiq ni dia kena habiskan surah Al-Fatihah dia. Kena habiskan surah Al-Fatihah, barulah dia boleh rokok. Walaupun imam rokok dah. Contohnya dia jenis lambat baca, imam cepat sikit, imam pun pula baca surah yang pendek, seperti mana solat tarawih pada hari ini. Mungkin lepas-lepas habis saja surah Fatihah, imam baca satu ayat saja. Contohnya Yasin, Allahu Akbar terus. Maka kita ni tak dah lah nak habis baca surah Fatihah. Macam mana ni ustaz? Kita kena habiskan bacaan surah Fatihah kita dulu, baru kita rokok. Tapi kita pun kena express jugalah. Sebab tak boleh meninggalkan tuk imam lebih daripada 3 rukun. Iaitu dia rokok, kemudian dia iktidal, kemudian dia nak sujud, kita kena rokok dah. Barulah dapat pahala berjemaah. Kalau tidak, tak dapat pahala berjemaah. Kita dikira sah semayang tapi tak dapat pahala jemaah lah. Putus dah. Dia punya ikut tuk imam ni putus dah. Jauh sangat. Jadi itu orang yang muwafiq. Orang yang masbuk ialah orang yang malas sikit. Contohnya lah, waktu sembahyang tarawih, tok imam baca surah Fatihah, dia tak bangkit lagi. Dia rehat lu, sandak dinding lu. Tok imam waladhdallin, tak bangkit lagi. Tiba-tiba tok imam bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, dia pun cepat-cepat bangkit.
Bila dia takbir tu, imam dah baca lam walam yakun lahu kufuwan ahad. Dia buat Allahu akbar. Hak ni dia tak payah baca Fatihah. Untung dia tu. Tidak letih aku nak kena baca Fatihah. Memang untunglah. Tapi untung tak baca Fatihah, rugi pahala. Tak nak hak mana satu. Sembahyang nak untung tak baca ke, sembahyang nak pahala. Kalau sembahyang nak untung tak baca, baik tak payah sembahyang terus. Memang untung pun tak. Jadi kadang-kadang ada jenis lagu tu. Maka dia ni dikira masbuk, orang yang terlambat, iaitu orang yang masuk sembahyang bersama imam tak sempat nak baca surah Fatihah kerana masanya singkat. Maka dia ni diwajibkan membaca sekadar yang dia mampu, dan dia ni tak boleh membaca doa iftitah, tak boleh baca doa iftitah. Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah terus. Jangan baca doa iftitah. Kerana Fatihah tu rukun. Kerana kita dah tak ada ni waktu singkat ni, imam baca surah pendek ni, maka kita perderah habis Fatihah. Kalau dan habis, Alhamdulillah. Kalau tak dan habis, saka ihdinas siratal mustaqim. Imam pun rokok Allahu akbar. Kita tak payah dah teruskan baca, kita rokok terus bersama dengan imam tu. Kalau kita duk baca juga sehingga imam iktidal, maka kita tidak dikira jemaah kita. Sebab dikiranya berjemaah seorang itu, iaitu dapat rokok bersama imam. Bagi orang yang masbuk. Bagi orang muafiq tak apa, lambat sikit pun. Ini perbezaan, itu kena faham dengan elok. Setengah orang dia tak faham. Setengah orang ada juga dia kejar tu imam. Contoh tu imam dah semayang rakaat kedua, dia baru main semayang Allahu akbar, baru rakaat pertama. Dia pun dah tu imam kedua dah, aku baru pertama. Dia baca cepat-cepat Bismillahirrahmanirrahim, habis dia pun rokok, dia bersujud, dia apa semua. Kemudian dia makit balik, asyik baik dan dan tu imam tak imam tak ada rokok lagi. Dia pun terus semayang. Tu apa panggil nak piala ustaz boleh lah. Tak? Dia tekan derah sikit. Apa panggil depa dah pi awal. Depa naik 60 km sejam, kita pi pus 90. Dan sampai sekali tempat kita nak makan kenduri. Tak apalah, ni semayang. Mana boleh liga lagu tu. Tak, asyik baik tu imam tak lari. Nak liga noh, aku bagi laju sikit. Tak? Jadi setengah orang dia faham begitu. Silap faham kerana tak mengaji. Kita apabila masuk untuk sembahyang, tu imam rakaat kedua, kita pun ikut hak tu juga. Rakaat kedua tu imam, rakaat pertama kita. Rakaat ketiga tu imam, rakaat kedua kita. Tu imam bagi salam solat maghrib, habis dah dia, kita tambah satu lagi. Sebab kita baru dua, kita baru buat tiga. Bukannya kita kejar dia dulu, kemudian dapat, lepas tu lagi salam sekali. Hak tu tak kena. Bahkan membatalkan sembahyang kalau dia menganggap dia masih mengikut imam. Tapi kalau dia hanya ikut imam dari sudut luaran saja, tapi niat dia bukan nak ikut imam pun, saja nak duduk dalam saf sekali dengan tu imam ni je, itu tak apalah, sebab dia sembahyang sendiri. Mungkin dia duduk dalam saf kita juga, tapi dia niat takbir sembahyang seorang dia buat tiba-tiba habis ni sama dengan tu imam. Itu atas niat dia. Tapi kalau niat dia nak mengikut imam, dia kena ikut imam. Kalau imam duduk waktu tu sedang rokok, dia kena rokok. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Begitu. Maka baca surah Fatihah ni wajib. Wajib baca surah Fatihah ni, bukan sunat. Kena belajar. Dan dia sebut apa sini? Wajib dipelihara segala huruf dan tasdiknya, serta tertib dan mualat antara kalimahnya. Pertama sekali kena pelihara huruf, iaitu sebutan huruf. Huruf ha, huruf ha. Tak boleh bertukar. Alif lam, huruf ra, huruf dal. Itu kena berlatih. Kena berlatih bagi betul sebutan. Kalau kita bertukar huruf ha dengan ha bertukar, kita kena berlatih bagi kita boleh betul-betul. Sebab itulah kita kena hafal surah Al-Fatihah sehingga kita terbayang dalam kepala kita huruf-hurufnya. Alhamdulillah. Kita boleh terbayang huruf dia, huruf apa. Jangan kita pakai tembok je. Ni ha kot, ni ha kot, ni rasa-rasanya sin kot, rasa-rasanya sa kot. Kalau orang tanya ni huruf apa,
saya pun tak tahu. Jadi kita kena mengaji lagi. Kalau mengaji juga tak tahu juga, tak berdosa. Kalau tak mengaji tak tahu, berdosa. Itu aja. Kita tak ada apa panggil, tak ada diberatkan sangat. Kalau kita jenis orang lembab, memang tak faham, tapi pergi mengaji je lah. Macam mana kita jenis tak faham daripada dulu sampai lah ni tak faham-faham lagi, pergi mengaji lah, usaha kita. Tapi kalau kita tak mengaji, dosa. Sebab Allah nak kita usaha kadar mana kita boleh. Itu terserahlah pada pemberian kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan membaca surah Al-Fatihah ini, kalau boleh satu lagi, kita memahami maknanya. Hak ni tak wajib, tapi syarat untuk khusyuk. Khusyuk mesti memahami makna. Paling kurang makna surah Fatihah tu. Sebab surah Fatihah tu wajib. Maka kita tahu apa yang kita baca. Ini yang pelik bin ajaib kita orang Melayu. Baca Quran bukan main sedap. Boleh menang pula peringkat dunia pula. Kadang-kadang boleh kita umur 1. Boleh kita umur 2. Tapi sepatah haram pun tak faham. Tak? Itu tak tahulah. Pelik tak? Pelik. Patutnya bila kita baca sedap, kita faham lah. Tapi baca sedap, tajwid kena, makhraj huruf kena, apa panggil, taranum, lahwan lah, baik hati lah, macam-macam. Sekalian elok, lebih sedap daripada orang Arab. Orang Arab pun kalah, tapi tak faham. Jadi tak faham. Jadi tak ada apa. Sedap, luak saja. Jadi yang tak faham tu nak kena mengaji bahasa Arab lah. Sebab kita, negara kita ni tidak meletakkan bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam pengajian-pengajian. Maka ramailah orang tak reti bahasa Arab, orang reti bahasa Inggeris saja. Itu malamlah rugi kita. Kita terima Islam tapi tak terima bahasa Islam. Kita terima Islam, bahasa Islam iaitu bahasa Arab, kita tak terima. Jadi kita kena usaha sendirilah. Jadi mereka-mereka yang mengaji sekolah Arab, dapat pergi mengaji luar negara dan sebagainya, bolehlah sikit-sikit dan paling-paling kurang dapatlah memahami bacaan dia dalam sembahyang, dan hadirlah khusyuk dia dan fokus dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala huruf dan tasdidnya, sabdu kita sebut sabdu tasdid, maka kita kena jaga tasdidnya tu yang ada dalam apa panggil sembahyang tu. Macam ihdinas sira tu ada tasdid itu, ihdinas siratal mustaqim. Jadi tasdid ni kena jaga supaya kita membacanya dalam keadaan yang benar-benar. Dia sebenarnya ada orang dia jenis was-was. Bismillah. Apa kali bismillah. Was-was ni tuan-tuan, kenapa hadir was-was? Kerana tidak ada ilmu. Bila dia mengaji betul-betul, akan hilang was-was. Sebab ilmu ni dia pasti. Nak baca macam mana? Nak baca lagu ni, Tok Guru dia akan sebut, okey, lagu ni betul dah, hang ni clear dah, betul dah. Jadi dia tak akan was-was lah. Tok Guru aku kata betul dah. Orang yang was-was ni kerana dia tak mengaji. Dia tak mengaji. Bila tak mengaji, aku dengar-dengar depa baca bis, aku dengar-dengar depa baca bas. Macam mana ni? Bis bas. Lah kali dia pun apa panggil confuse lah. Confuse ni sebab tak mengaji. Bila dia mengaji, talaqi. Quran ni tidak ada satu-satunya ilmu Quran mesti diambil daripada mulut Tok Guru. Tak boleh ambil daripada mulut radio ke TV ke, tak boleh. Kena ambil pada mulut Tok Guru. Tok Guru kena tunjuk kat kita. Jelai lidah ke, apa panggil, buka bibir mulut ke, gigi nak letak di mana, lidah nak letak atas bawah. Maka kita kena ambil daripada Tok Guru nak letak di mana. Sebab tiap-tiap orang dia apa panggil, ciptaan Allah pada mulut dia tu berbeza. Maka Tok Guru akan dengar bacaan dia. Bila sampai hak dia, Tok Guru kata, ni betul ni. Kita pun faham lah. Betul hak Tok Guru kata tu, tak mana kita letak. Lidah kita sebagainya nak kawal angin keluar lah apa semua. Hak tu kena berdepan dengan guru. Tak boleh. Kalau kita malu, memang tak boleh mengaji. Jangan malu lah. Kita ni buat kerana Allah SWT. Jadi bila buat kerana Allah, kita jangan malu. Tok Guru pun tak malu. Dia akan ajak betul-betul latih kita supaya kita dapat membaca dengan baik. Sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya. Macam At-Tahiyat tu tak apa. Dia tak kena baca dengan apa panggil tajwid. Tahiyat tu dia bacaan saja.
Maka kita baca biasa tak pada at-tahiyatu mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Baca biasa, makna letak tukang huruf apa dah. Tapi Quran ni yang surah Fatihah ni kena baca dengan tajwid dia, baca makhraj huruf dia yang betul dan tepat. Itu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tertib dan mualat antara kalimahnya, tertib dia, susunan dia. Macam mana? Susunan. Hak ni dulu, hak ni kemudian dan sebagainya. Dan satu lagi masalah. Orang yang tak hafal surah Al-Fatihah, dia tak hafal surah Fatihah. Nak macam mana? Tak? Pertama, dia mungkin boleh baca. Kalau boleh baca, dia boleh baca kat Quran. Letak Quran, baca. Tak apa. Baca pun tak boleh. Hafal pun tak boleh. Baca pun tak boleh. Dia pertama sekali dituntut untuk baca sekadarnya dia boleh. Berapa ayat hafal? 3 ayat. Baca 3 ayat. Lepas tu yang kemudian yang selebihnya ada 4 ayat lagi tu. Yang 4 ayat lagi tu ambil ayat lain ganti. Ayat lain pun tak hafal juga. Bila tak hafal ayat lain, ambil zikir lain ganti. Zikir la ilaha illallah ke, subhanallah ke, zikir sepanjang tu juga. Maka itu dikira sah bagi orang yang permulaan. Mungkin dia baru masuk Islam, ataupun dia Islam lama dah tapi menyelam, lah baru timbul. Maka dia pun buatlah sekadar dia apa panggil boleh baca, dia baca. Semayang tak boleh tinggal juga. Tak boleh buat alasan, ustaz tak reti lagi baca Fatihah, nak semayang macam mana? Semayang juga. Paling kurang kalau tak reti juga duduk diam. Tapi waktu duduk diam ni kalau boleh semayang berjemaah lah. Sebab kita boleh ikut pergerakan imam dan sebagainya. Kalau kita semayang seorang, duduk diam. Lepas tu nak buat apa tak tahu. Sebab dia tak reti main semayang jemaah, ikut tu imam. Waktu tu imam baca surah Fatihah, kita duduk diam, dengar tu imam baca je. Kalau semayang tu semayang sir, itu semayang zuhur dan asar, maka kita diam sekadar mana tu imam tu diam. Kita rokok bila tu imam tu rokok. Tu cara semayang. Tapi ianya tak boleh berterusan sedemikian. Mestilah dia mempelajari yang puluh betul-betul. Maka dia kena fokus kepada mempelajari tentang solat tu, terutama sekali rukun-rukunnya, daripada mempelajari benda-benda lain. Fokus yang tu dulu, supaya dia dapat kemudian dia boleh membacanya dalam sembahyang mereka. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimah rokok, kita baca cepat-cepat sikit ni, tak apa. Kita ni sebulan sekali. Bila nak habis tak tahu. Tak. Kalimah rokok kita baca apa panggil sepintas lalu supaya kita faham. Sekurang-kurang rokok itu tunduk hingga sampai 2 tangannya kepada 2 lututnya dengan keadaan tamakninah yang memisahkan antara angkat dan tunduknya. Dia turun rokok tu kira-kira sampai tangan ke lutut. Letak tangan lutut sunat. Tak mau letak pun tak apa. Nak letak atas kepala ke, tak pi, tak atas punggung ke, tak, ataupun nak buat ke depan ke tu ke, buat pi. Tapi nampak pelik lah. Letak kat lutut tu sunat. Dan tidak sunat letak kat betis. Tengok orang yang semayang letak kat betis. Tak? Ada tak kita jumpa? Tak? Amai. Dia turun banyak sangat. Iaitu turun nak ambil duit jatuh. Lebih kurang ke tu lah. Nak sampai ke bawah lah. Tangan dia kat beti. Kan kita tengok tak elok. Tak? Jadi seketui dia tu. Macam gajah pun. Tak? Seketui. Dia kena rokok dia begitu. Serik ke depan. Jadi tangan di lutut, bukan tangan di betis. Kecuali orang tu kaki pendek. Tangan dia panjang sampai ke betis. Tak apalah. Tapi kalau tangan tu biasa, maka ke lutut. Dan tangan itu pula ditegakkan. Jangan dibengkokkan begini. Bila bengkok, dia turun banyak. Tapi sah rokok macam tu tak apa. Cuma tidak menetapi apa panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tangan tu straight, dibetulkan begini. Letak. Dan tangan tu waktu duduk di lutut, dibukakan begini. Pegang lutut tu. Pegang. Bukan letak lagu ni. Biasa letak lagu ni, tergelecah. Tu yang jatuh tu. Tak, letak ni lagi, dia pi, kain kita licin. Pegang macam ni, pegang lutut. Dan jari ni dibukakan. Cekam lutut tu, jari tu. Pegang tu. Jadi kuat lah. Tak, pegang kat lutut tu. Jari tu.
Dan jari itu dibuka. Tidak sunat dikumpulkan begitu. Maknanya setengah orang dia pergi pegang lagu tu ke, pegang lagu tu tak tepi gitu ke. Tak? Tidak disunatkan begitu. Makruh. Maka jari itu dibuka. Pegang lutut tu. Itulah yang sunnah yang kita perlu buat dan kita betulkan tangan. Kecuali kita tak boleh. Kalau boleh kena betulkan. Straight. Baru nampak cantik. Seperti apa yang digambarkan dalam kitab kita ni. Sekurang-kurang rukuk ialah tunduk hingga sampai dua tangannya kepada dua lututnya dengan keadaan tamakninah. Yang kedua tamakninah. Tamakninah ni berhenti seketika. Yang memisahkan pergerakan turun dia dengan pergerakan dia nak naik sat lagi. Maka dia berhenti sat. Memisahkan antara angkat dan tunduknya. Jangan dikosatkan selain daripada rukuk. Waktu turun tu niat kita dah nak rukuk. Bukan niat kita ialah nak lari daripada suatu benda yang datang ke muka kita, nak hinggap ke muka kita ke. Maka itu kalau kita rokok, sebab itu kita kena bangun balik dan rokok kembali. Rokok yang paling sempurna ialah menyamakan belakang dan tengkuknya. Belakang, tengkuk dia, kepala straight. Menegakkan dua lututnya. Lutut ni apa panggil straight. Bukannya jadi kendor macam tu ke. Tak, straight. Serta pegang kedua-dua lutut itu dengan dua tapak tangan. Serta diceraikan jari-jarinya ke arah kiblat. Cerai macam tu. Buka tu. Jari kita tu. Bukan begitu. Tak, setengah orang dia lutut duk tani, dia pegang lagu tu. Tu tak kena. Dia kena pegang lagu ni. Ni lutut pegang lagu ni. Pegang. Jari kita tu dia pergi ke depan semua. Menghadap kiblat. Tapak tangan kita duduk atas lutut tu. Jadi itulah apa panggil rokok yang sempurna. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rokok dan sujud dan sembahlah Tuhan kamu dan buatlah kebaikan, semoga kamu ini mendapat kemenangan, kejayaan. Ini rokok dan sujud tu ialah peribadatan kita pada Allah SWT, iaitu dalam kita mengerjakan sembahyang, rukun rokok dan rukun sujud. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, itu bab rokok. Rokok ni pula, kalaulah orang tu dia bongkok. Lah ni jarang, payah nak jumpa orang bongkok. Dulu-dulu banyak. Dia bongkok dah, berdiri dia lagu tu dah. Maka dia kena rokok lebih sikit pada berdiri tu. Dia tak boleh kira. Kira rokok dah ni aku pun. Tak, berdiri buat tu, rokok pun tak boleh. Dia kena lebihkan sikit lagi hak rokok dia tu. Lebih lagi sikit. Tapi jangan sampai peringkat sujud lah. Tak sujud lah, kaki dia straight kan. Dia lebih sikit lagi. Sebab dia dah bongkok dah, dia lebih sikit lagi. Maka barulah dia dikira rokok. Terpabih satu ni kita berhenti. Keenam, iktidal, iaitu kembali kepada qiyam. Nak iktidal, bangkit balik. Selepas rokok dengan tamakninah, perlu dilakukan walaupun pada sembahyang sunat. Kena bangkit daripada rokok. Maknanya perlu dilakukan ni, maknanya walaupun sembahyang sunat ni, jangan kita anggap bila sunat tak payah buat lah, sebab sunat ni belakang ni. Tak, sembahyang tu sunat, tapi pergerakan dalam sembahyang tu rukun kena buat. Sembahyang tu pada asalnya kita nak angkat takbir tu, kita nak sembahyang boleh, tak mau sembahyang tak apa, sebab sunat, seperti sembahyang tarawih. Tapi apabila dah kita takbir Allahu Akbar, kita kata tak payah baca Fatihah, sebab sembahyang sunat je. Tak, sehari tak imam rokok Allahu Akbar, malah aku rokok, sehari rokok rakaat kedua lah. Tak, rakaat pertama ni tak mau rokok. Tak boleh kena rokok. Itu tu menjadi rukun pada kita. Jadi rukun pada kita. Begitu juga iktidal, bangkit daripada apa panggil rokok. Dan sebahagian daripada orang sembahyang, dia iktidal ni sikit je. Dia bangkit sikit je. Bangkit sikit, turun untuk sujud. Itu tidak sah sembahyang dia. Dia kena bangkit penuh, berdiri tegak balik dan berhenti seketika, kemudian baru turun balik untuk sujud. Walaupun iktidal itu bukannya qasad kita, makna bukan peribadatan kita dengan iktidal, tapi nak memisahkan di antara rokok dengan sujud.
maka dipisahkan dengan i'tidal. Maka rokok tu kita rokoklah tadi, maka kita bangkit balik, diri tegak balik. Ni nak turun sujud pula. Barulah kita bergerak untuk sujud. Jangan kita kira dah duduk tempat rokok dah, terus sujud dah. Turun ke bawah. Setengah orang dia buat lagu tu. Setengah orang dia punya express, sembahyang express. Jangan express. Sebab express ni bahaya, belanggar mati. Tuan-tuan rahmati Allah, kita buat secara tomak ninah dengan sebaik mungkin. Jadi kita mesti situlah. Ketujuh, sujud 2 kali. Jadi tuan-tuan, satu lagi saya nak mengingatkan, kita berada 10 akhir Ramadan, kita kena perhebatkan lagi lah apa panggil ibadah kita. Soalan, apakah yang dimaksudkan rukun qauli dan rukun fi'li dalam sembahyang? Bagus. Tak? Maksud dia rukun qauli ni, qaul iaitu perkataan, rukun yang merupakan perkataan. Fi'li iaitu fi'il, rukun yang merupakan perbuatan. Rukun qauli seperti mengatakan Allahu Akbar. Waktu takbiratul ihram ni saya kata Allahu Akbar, tu rukun qauli. Seperti membaca surah Al-Fatihah, rukun qauli. Seperti membaca tahiyat akhir, rukun qauli. Seperti membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat yang akhir, itu rukun qauli. Itu rukun-rukun yang kita perlu laksanakan. Fi'li ialah pergerakan kita. Berdiri tegak, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, itu rukun fi'li. Maka kedua-duanya mesti disempurnakan dalam sembahyang kita, barulah sembahyang kita jadi sembahyang yang diterima oleh Allah SWT. Tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya bulan puasa ni bulan latihan sembahyang. Kita berlatih sembahyang. Orang yang tak erti sembahyang kena main sembahyang tarawih. Kalau tak erti juga sembahyang 20. Tak erti lagi sembahyanglah dalam 36. Tak erti juga bangun pula sembahyang pula qiyamul lail. Sembahyang tasbih, sembahyang apa, supaya erti sembahyang, supaya cekak sembahyang ni. Dia mengingatkan kita balik bab sembahyang dalam kita duduk sembahyang tarawih dan sebagainya. Sepatutnya kalau boleh ada satu penerangan tentang sembahyang dan sebagainya di awal-awal Ramadan. Jadi kalau tahun depan ni ditakdirkan kita masih hidup di awal Ramadan tu, selain daripada kita terang bab puasa, kita terang juga bab sembahyang, terutama bab sembahyang jemaah. Bab depa hak baru main sembahyang tu, semua hak tak main sembahyang jemaah, tak, baru main malam tu baru, tak, setengah-setengah tu sembahyang mu tak reti, ikut-ikut orangnya. Syok bab malam pertama Ramadan. Jadi kita terang bab sembahyang, itu satu benda yang besar. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, rebutlah peluang di akhir Ramadan ni untuk dapat syurga Allah. Jangan rebut peluang untuk kita dapat menyambut hari raya. Hari raya ni kita tak buat apa pun dia tetap raya juga. Depa tak ada masalah. Tapi kalau kita tak rebut peluang dapat Lailatul Qadar, dapat keampunan Allah dan sebagainya, pembebasan daripada neraka, maka Allah tak bagi. Kita rebutlah dengan ibadah-ibadah kita. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya juga pada pagi ni nak memohon sedikit derma, tapi bukan derma sangat. Saya ada bawa pamphlet, tuan-tuan tulis di pamphlet tu nama arwah-arwah yang dah meninggal. Kita nak buat tahlil, nak bacakan doa dalam tahlil kita kepada arwah-arwah itu, dan kita akan baca doa. Di tahfiz saya, kita dah baca dah lah ni, nak 500 orang lebih dah doa-doa pada ni. Kita buat juga bacaan Quran, dan hari Senin ni kita akan khatam Quran. Maka tuan-tuan tulislah, banyak mana pun tulislah. Dia bukan nak kira harga. Tulis tak bagi duit pun tak apa. Tulis bilah. Ini satu apa panggil usaha kami untuk kita sama-sama memohon keampunan Allah pada diri kita, pada mak ayah kita dan sebagainya. Mereka-mereka telah meninggal dan mereka-mereka telah pergi. Termasuklah kalau kita pun rasa nak mati dah, tulis dalam nama kita pun. Tak? Tulis siap-siap. Tak? Kalau rasa boleh pi lagi, jangan tulis lagi dah. Jadi tuan-tuan, tulis. Kita bagi tu ada pen semua tu, pergi tulis dah, tulislah berapa nama pun. Nak bagi derma, bagilah berapa ringgit berapa duit pun, tak bagi pun tak apalah. Letak lentung tu. Itu sebab kita di sepanjang bulan Ramadan ni kita buat program tu untuk kita apa panggil membantu masyarakat bantu kita bantu masyarakat balik untuk sama-sama kita bermunajat pada Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua bapa kami, datuk nenek kami daripada kalangan mereka beriman padamu ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri kami, suami kami, anak kami, cucu-cucu kami, menantu kami, adik-adik kami, jiran kami, sahabat anak kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bebaskanlah
diri kami daripada api neraka. Bebaskanlah ayah ibu kami, anak-anak kami, isteri kami, suami kami, seluruh masyarakat kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit mereka sakit di kalangan kami, di kalangan ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat anak kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami agar kami dapat mencari pahala dan kelebihan-kelebihan yang Engkau kurniakan di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah pada kami rezeki untuk bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Kerana itulah harapan kami untuk kami menambahkan pahala kami, yang mana sekarang ini dosa-dosa kami lebih banyak daripada pahala. Bagaimana kami nak berdepan dengan akhirat dengan timbangan yang Engkau akan lakukan pada kami, maka sudah pasti dosa kami banyak. Maka kurniakan kepada kami Lailatul Qadar untuk memperbanyakkan pahala kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, murahkan rezeki kami. Jika rezeki kami berada di langit, turunkanlah. Kalau berada dalam bumi, keluarkanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah. Jika sedikit, maka perbanyakkanlah. Jika susah, maka permudahkanlah. Ada orang-orang yang berhutang kami, kadang-kadang tak bayar, susah nak bayar, maka mudahkanlah dia untuk bayar hutang pada kami ya Allah, supaya dia ingat pada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, sucikanlah harta benda kami daripada hasil-hasil yang haram ya Allah, dengan kami berzakat, dengan kami menginfakkan, dan kami membayar fitrah dan sebagainya. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, bantulah Islam, bantulah pejuang-pejuang Islam, dan bantulah umat Islam yang terinyaya bagaimana mereka berRamadan, bagaimana mereka berbuka, bagaimana mereka bersahur. Kami pun tak tahulah keadaan mereka. Yang kami lihat mereka berada dalam kesengsaraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah mereka ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah, dan Engkaulah Tuhan mereka ya Allah. Wahai Tuhan yang gagah perkasa, bantulah umat Islam di seluruh dunia yang sedang memohon, bermunajat padamu, memohon bantuan daripada-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim.